kita berada di Budapest. Kali ini kita berada di Vienna, Austria. Sekarang kita berada di Prague, berada di St. Stephen Cathedral. Sekarang kita berada di Berlin, Germany. Right now we are in Dubai, in Slovakia. Kita berada di Great Wall of China, Istanbul. Sekarang kita dekat Wellington Zoo. Setelah berada di kamp pelarian Syria yang terletak di Aqsa. Alhamdulillah, I just landed at the Madinah Airport. Sekarang saya dah berada di Hard Rock Hotel, Pulau Pinang. Dan sekarang saya berada di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya dah travel ke lebih daripada 38 buah negara di dunia ni. Dan semuanya saya lakukan menggunakan beberapa teknik yang saya pelajari sendiri dan akan saya ajarkan kepada anda dalam kelas Panduan Unggul Ubah Hidup Mimpi ke Realiti. Percaya atau tidak, kita boleh travel satu dunia. Anda nak pergi ke Spanyol, anda nak pergi ke Barcelona, anda nak pergi ke Madrid, anda nak pergi ke Venice, ke Paris, ke mana sahaja yang anda nak pergi. Anda juga boleh travel secara percuma jika anda tahu bagaimana teknik dan cara untuk mencapai impian travelling anda ini. Jadi, sertai saya dalam kelas Panduan Unggul Mimpi ke Realiti. Jadikan impian anda satu kenyataan. Jika saya mampu untuk travel satu dunia secara percuma, anda juga mampu untuk melakukan perkara yang sama. InsyaAllah. Assalamualaikum. Saya kena buat nilai itu ada pada diri saya. Itu yang saya sediakan diri saya. Saya tak pernah rasa senang. Senang ni adalah tafsiran saja. So formula dia ada 3R. Simple aja. The first R adalah reliable. Atau menjual lah produk ke luar negara ni ialah pertama, kalau boleh produk-produk tu yang sesuai dengan masyarakat di negara berkenaan. Dulu kau ada duit, kau kena buka kedai, kau kena ada modal, tapi hari ini, hari perniagaan, tak ada modal pun boleh berniaga. Kalau satu hari hidup senang, jangan lupa orang yang tolong kita. There's always light at the end of the tunnel, but we must travel in through the tunnel and go to the light. So why not you try first? Okay, dalam media sosial ni you kena try dekat situ, dan janganlah hari ni buat terus give up. Problem when people bring to a complicated problem, the solution is always very simple. You simplify the problem first. You mesti gerak out of your box, out of your comfort zone. Right? You step aja, satu step aja, you boleh dapat. Kita nampak progress mereka tau Datuk. Dari situ saya betul-betul niat nak bantu lebih ramai orang lah Datuk, supaya lebih ramai orang boleh buat income sama-sama dengan kita. Dan You must commit. You mesti commit tu apa yang you nak buat. Dengan you commit tu, you kena tahu environment. Pada saya, jangan takut. Kita teruskan. Tapi bila dah teruskan, kita jangan stop. Kita kena teruskan lagi. Kalau kita nak dapat, kita bagi dulu. Kalau kita nak rezeki yang banyak, kita kena bagi sedekah yang banyak. Mesti ada 10% guna teknik lain yang bukan teknik-teknik yang biasa-biasa kita guna. Yang itu yang sebenarnya rahsia dia. So, saya nak membangunkan tu. Saya nak membangunkan tamadun yang ada akhlak. Taraf maruah itu sangat tinggi, sangat tinggi. Tolong jangan rendahkan maruah demi populariti. Maknanya kita kena didik, kena buat apa yang perlu, yang patut secara bersungguh-sungguh. Nabi kata apa? Kita ni kalbunian. Kita ni macam batu-batu yang binaan. Kalau kita sendiri, kalau orang yang nak naik cepat, buat seorang-seorang. Tapi orang yang nak growth, kena cooperate. I keep this as a very important character. Saya memang menitik beratkan humbleness itu penting. Jadi jangan kita rasa pasal rupa, pasal ketinggian kita, fizikal kita menghalang cita-cita kita. Saya rasa kesilapan yang kita selalu buat ialah kita dari segi overhead lah. Saya rasa bila terlampau overhead, terlampau tinggi, kadang-kadang kita tak mampu nak menjana pendapatan yang cukup untuk membiayai perbelanjaan operasi kita. Syariah bukan setakat halal haram, Datuk. Syariah adalah satu inspirasi kehidupan. Pelanggan kalau dia nak pergi, dia dekat rumah nak beli roti, nak beli sardin, nak beli Panadol, dia tidak akan pergi pasaraya. Dia akan pergi mana Datuk? Kedai pencit. Dia punya produk tu, setiap produk-produk tu kena ada orang yang manage. Kita tak boleh manage ni. Kalau saya buat, kejap saya buat ni, kejap buat tu, buat begini, susah. Kalau family kena ada agreement, double agreement.
Tapi agreement ni kena melalui lawyer. Dia akan tulis obligasi ke partner A, obligasi partner B. Kalau kita buat sesuatu yang kita tahu, jadi orang tak boleh tipu kita. Orang tak boleh tipu kita, and then in fact kita akan gain respect every day lah. Dulu masa zaman tu nak buat perniagaan memang payah sikit, nak modal kena besar sebagainya. Zaman sekarang senang. You boleh start dengan dropship, you boleh start dengan very low cost punya, atau even tak ada cost pun boleh start perniagaan. Sekarang kita buat Quran Village. Ini satu pengembangan baru kerana saya bila research ni maknanya tak boleh berhenti kepada on paper. Kita kena lihat juga teknologi terkini. Sebab itu Quran ini dia menggunakan QR code. Kalau bermain dengan dunia konten ni, kalau ikut digital media world tu, duk kata panel dia, mereka kata dari segi data memang orang Malaysia 60% aktif dalam 7 pagi hingga 10 malam. Okey, jam telah menunjukkan jam pukul 3 petang sekarang. Okey, 3 petang masih bersemangat. InsyaAllah kita masih ada ramai lagi founder-founder yang akan berkongsi cerita mengenai kisah kejayaan hidup mereka. Dan untuk jam 3 petang ini, kita ada seorang speaker, seorang founder yang sangat hebat dari dalam bidang apa orang kata keuangan syariah. Individu-individu daripada UK, daripada US semua datang ke Malaysia untuk berjumpa dengan speaker hebat kita ni untuk mendapatkan nasihat mengenai syariah compliance ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan keuangan ataupun finance. Beliau yang saya maksudkan merupakan seorang founder ataupun pengasas kepada Amani Group, tak lain dan tidak bukan Datuk Dr. Daud Bakar. Okey, kita akan mendengar kisah-kisah di sebalik kejayaan Datuk Daud Bakar yang menjadi inspirasi kepada ramai individu di luar sana bersama dengan moderator Datuk Suhaimi Syahadan. Jom kita. Assalamualaikum, dan kita terus dengan ahli panel kita yang selanjutnya dalam program Convention Founder Legend. Bersama saya kali ini dalam sesi yang kali ini agak istimewa sikit kerana tokoh yang kita akan bawa untuk berbincang, berkongsi ilmu, pengalaman, tips dan maklumat dengan semua penonton-penonton adalah berbeza sikit dengan sebelum ni. Ada yang dalam dunia glamour, ada dalam bidang motivation. Kali ni bersama saya ialah Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Apa khabar tu? Baik, alhamdulillah. Sihat, ya? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih Tok kerana sudi untuk menerima jemputan kita jadi saya tetamu. pun seronok juga mendapat kesempatan ini. Ya. Datuk Dr. Daud ialah pengasas kepada Amani Group. Amani Group dan atau dalam kata-kata lain, beliau adalah seorang pakar Islamic finance lah, ya. Begitu tak? Bolehlah dikatakan begitu. Begitulah. Dan memang terlibat dalam banyak membentuk, menasihat, menggubal produk memberikan khidmat nasihat dalam dan luar negara. Di bank-bank, di institusi kewangan, syarikat-syarikat. Jadi Datuk Muhammad Daud juga menulis buku. Saya tengok banyak buku tu. Alhamdulillah, Allah berikan ilham yang mencurah-curah. Setiap hari saya kena menulis dalam 1,000-2,000 patah perkataan. Oh, setiap hari, ya? Boleh tidak. Buat rasa seronok nak tidak. Tidak, dia rasa ada benda yang tak kena lah hari tersebut. Okey. Jadi ada banyak buku. Kalau siapa yang sedang menonton ni boleh Google. Baru kenal. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Dah kenal tak habis cerita. Okey, kita teruskan dengan kita punya sesi perbincangan. Dan Datuk sebenarnya salah satu nama yang disebut oleh sekretariat kita yang kita dapat permintaan daripada social media yang nak mengetahui lebih lanjut tentang bisnes yang Datuk buat, tentang Datuk ni ditakdirkan sebagai Sifu lah, dan juga mereka mintakan tips, pandangan, nasihat, peluang, juga nak tahu latar belakang dan bagaimana Datuk berfikir, cara Datuk bertindak, perjalanan seharian Datuk. Jadi itulah akan kita bincangkan dalam tempoh 45 minit sehingga 1 jam ni. Jadi Datuk sebenarnya asal daripada mana? Saya berasal daripada Alustar, Kedah.
di Simpang Kuala di Jalan Koko Kedah. Kalau ya. Dan pendidikan waktu kecil? Saya diberikan pendidikan sekolah kebangsaan, kemudian dipaksa oleh ibu bapa saya untuk masuk sekolah Arab. Saya tidak mau masuk sekolah Arab, saya nak masuk sekolah arus perdana. Tapi dipaksa dan dikerah untuk masuk sekolah Arab. Tapi alhamdulillah sekejap saja, satu hari minat kepada bahasa Arab tu melimpah-limpah. Seorang yang suka belajar bahasa Arab, dia belajar syariah, belajar di Kuala Islam Kelang di Malaysia dan dapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran ke Kuwait University di bawah tanggungan sepenuhnya kerajaan Kuwait, yang merupakan first class lah, tiket percuma, baju percuma, hotel percuma, semuanya percuma. Itu ada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada tak ramai pelajar Malaysia, saya termasuk di kalangan mereka. Jadi pelajaran saya adalah pelajaran agama all the way, sehinggalah ke peringkat PhD dalam bidang syariah atau agama. Di first degree dalam bidang syariah. Oh, jadi antara yang bertuah Datuk terpilih belajar di Kuwait, ramai yang pergi Jordan, pergi Mesir tapi pada ketika tu tahun berapa tak? Saya pergi tahun 83. Ini adalah satu beasiswa penuh kerajaan Kuwait yang jarang berlaku lah. Di Jordan, di Mesir kena bayar sendiri. Jadi merupakan satu anugerah daripada kerajaan Kuwait dan membuka mata saya untuk mendalami bahasa Arab. Alhamdulillah di Kuwait tu tak ramai pelajar Malaysia, saya boleh berkomunikasi dengan cukup baik. Sampai sekarang lah cakap Arab lah. Kita ni tahu anak hantar je, ente tak. Okey, Rambi. Okey, baik Datuk. Jadi selepas kembali daripada belajar, Datuk awal pekerjaan dan kongsi sikitlah pengalaman. Saya bekerja di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam kuliah undang-undang dan terus mendapat beasiswa di JPA untuk melanjutkan pelajaran di University of St Andrews di Scotland dalam bidang syariah. PhD saya di bidang usul fiqh. Jadi saya balik semula ke Malaysia berkhidmat sebagai pensyarah, tetapi selepas 10 tahun saya merasai bahawa saya kena tinggalkan bidang kerja sektor kerajaan untuk menceburi bidang bisnes. Ni yang menarik ni. Jadi dalam ramai-ramai ahli panel kita yang kita undang pada Successful kali ni, Datuk punya bidang ni sedikit berbeza. Pakar kewangan, patuh syariah, syariah compliance. Jadi mengapa Datuk pilih bidang ini menceburi dalam bisnes ini? Saya tidaklah suka sangat bidang ini, tapi bila saya balik daripada PhD sebentar tadi disebutkan, saya dipaksa untuk mengajar. Banyak hidup saya paksa. Dipaksa untuk mengajar subjek baru, new course outline. Jadi saya buatlah course outline terbaru, yang pertama di UAE dalam bidang keuangan Islam semasa. Jadi saya jatuh cinta dengan subjek ini dan saya menjadi rebutan industri pada masa tersebut, sebab tak ramai orang yang boleh menguasai ilmu ini dengan baik. Alhamdulillah dengan keterpaksaan ini saya mendapat satu ilmu yang baru, satu keberanian yang baru, satu kejedikan akal dan keketalan minda bahawa ini bidang baru. Dan saya dijemput oleh pada masa tersebut, Datuk, saya dijemput oleh semua bank di Malaysia untuk saya menjadi penasihat syariah. Saya cukup sibuk dan saya cukup sesak dan sendat dengan masa saya sehingga terpaksa meletakkan jawatan di UAE kerana permintaan yang cukup banyak. Saya tidak bolehlah bekerja di sektor kerajaan kemudian nak pergi industri swasta. Jadi masa dah sampai untuk saya ambil satu jalan sahaja. Bukan jalan makan gaji, menjadi orang yang mencipta pekerjaan, menjadi orang bisnes. Sebab bila kita menjadi usahawan, kita kena mencipta pekerjaan. Kita kena membuka ruang kepada anggota masyarakat untuk bersama kita. Jadi saya berhijrah daripada pencari pekerjaan kepada pencipta pekerjaan. Dengan demand yang ada di Malaysia dan juga di luar negara pun banyak. Setiap minggu, bulan kena terbang ke luar negara. Jadi saya ada tanggungjawab di UAE, pensyarah sebagai tinggal rektor. Banyak tanggungjawab saya rasa lebih adil kepada saya dan institusi dan juga kerajaan untuk saya mengambil pendirian fokus kepada bidang keusahawanan saya, iaitu saya rasakan saya lah orang yang pertama yang telah melaksanakan konsep namanya keusahawanan syariah. Orang syariah buat syarikat untuk menjalankan perkhidmatan rundingan syariah secara profesional. Mungkin yang pertama di dunia pun dalam konteks tersebut.
yang ditubuhkan oleh orang syariah sendiri melaksanakan urusan khidmat dengan syariah, Syariah Advisory Services. Jadi itu yang munculnya Amani Group ni. Amani Group. Amani dulu. Amani ialah satu syarikat advisors, syarikat menyatakan atau memberi khidmat dengan syariah. Lepas itu saya evolve lah. Bila mana kita buat bisnes, ada dia punya ekosistem, kita ambil kesempatan untuk kembangkan ilmu syariah dari bidang-bidang media, training, big data, bidang-bidang yang berkaitan dengan ni semua ada ilmu syariah dalam syariah. Semua bisnes syariah yang hidup dan semua bidang kehidupan. Orang kita dipikir syariah tu di masjid, syariah tu di bank-bank Islam, kita tabung haji, tidak. Syariah hidup dalam setiap petak kehidupan. Jadi pelajar-pelajar kita yang sedang belajar di Universiti Islam di Malaysia, luar negara, mereka kena percaya mereka ada harapan dan masa harapan yang cukup cerah. Dengan syarat mereka pandai gunakan ilmu syariah untuk buat bisnes. Okey, ini menarik sebab ramai yang menonton yang sedang dalam online yang kita ni tu memang tengah cari peluang. Ada sebahagian daripada mereka yang tag saya awal-awal lagi minta tanya dengan ahli panel kalau dalam tiap-tiap bidang tu apa peluang baru, kerana ramai daripada mereka ada yang sudah berniaga satu perkara, dia nak diversify, ada yang tercari-cari peluang. Apa bisnes-bisnes dalam Islamic finance atau syariah ni yang kita boleh kembangkan dan peluang yang Datuk nampak skop-skopnya, contoh jadi biar buka minda mereka sikit. Agak naif kalau kita percaya syariah itu adalah terhad. Itu dari segi akidah kita kan. Kita rasa syariah itu hanyalah berada di tempat-tempat tertentu, itu salah dari segi kefahaman. Jadi kita kena bukakan minda kita. Sebab itu buku pertama saya, Syariah Mind, Minda Syariah. Saya bukakan lubang-lubang pernafasan syariah yang tertutup. Kita belajar syariah, jadi imam, jadi bilal, jadi pensyarah. Bukan tak baik, tapi itu hanya basic dan asas. Dan peluang pekerjaan bidang ini terlalu terhad. Even bank Islam pun terhad bidangnya. Tidak boleh bank-bank Islam di Malaysia, luar negara untuk rekrut semua graduan kita di Malaysia. Jadi kena cipta satu lagi peluang pekerjaan yang memerlukan kepakaran dan kemahiran orang syariah dan bidang halal dan bidang sirim, standard sirim tu, dalam bidang big data, social media, tuition, kelas online, yang semuanya memerlukan ilmu syariah. Dan alhamdulillah masyarakat kita di Malaysia masyarakat yang dahulukan syariah. Tapi syariah kena profesional lah, bukan syariah setakat kita belajar halal haram. Syariah bukan setakat halal haram, Datuk. Syariah adalah satu inspirasi kehidupan. Itu yang kita nak bawa. Al-Quran itu satu kitab inspirasi dan motivasi tentang ekosistem, tentang penjagaan tanah, penjagaan alam sekitar, penjagaan ibu bapa, jiran, ekosistem nyamuk, lalat. Itu Al-Quran. Air. Jadi syariah masuk dalam semua bidang ini. Sebab itu buku saya yang kedua, Syariah is Life. Syariatu hiyal hayat, menerangkan bahawa syariah itu boleh berada dalam bidang kejuruteraan, dalam bidang design, maintenance, services, bidang penerbangan, bidang berbagai-bagai bidang. Tetapi perlukan pemikir lah. Saya pun cuba fikir, tapi ramai lagi pemikir di luar sana yang boleh memikirkan bagaimana menjadikan syariah bidang kerjaya baru, sama ada di kerajaan ataupun di pelangkat swasta. Inilah bidang yang kita kena selalu bercakap, supaya orang syariah ini mereka melihat potensi pekerjaan itu tidak terhad. Malah mereka lah yang sepatutnya menjadi usahawan, sebab ilmu syariah ilmu yang boleh berdikari. Dia melupakan ilmu yang boleh bekerja sendiri sebab keperluan masyarakat. Kita tahu dalam bisnes demand and supply, betul tak? Demand and supply berubah berdasarkan ekosistem. Hari ini demand kepada syariah punya thinking ni, yang halal, yang patuh, yang baik, yang soleh, yang sebagainya itu ada di mata tempat. Fashionnya, pakaiannya, lifestyle-nya, entertainment-nya perlukan elemen syariah. Sebab itu kita kena memanusiakan syariah dan mensyariahkan manusia. Itulah intipati buku saya, Syariah is Life. Jadi menarik kita melihat perkara-perkara ini. Sebenarnya apa agaknya titik permulaan Datuk bertukar daripada karier yang tadi pensyarah, timbalan rektor, samping tu Datuk juga dijemput ceramah tu. Jadi terfikir untuk buat bisnes tu titik tolaknya apa dan mengapa Datuk boleh buat banyak benda, kelebihan yang Datuk ada ni, tapi Datuk pilih bidang ini? Pertamanya kita tidak boleh berenang di lautan yang luas kalau kita berada di kolam ikan, kolam akuarium. Dalam bidang keusahawanan kena keluar daripada sebarang ikatan-ikatan yang ada dalam kehidupan kita. Bekerja makan gaji tidak ada keterbukaan.
Jadi kita kena terima hakikat tersebut. Jadi kita kena bebas daripada sebarang kengkangan, berbagai-bagai kengkangan. Menarik. Ini tips pada yang makan gaji tu. Ada yang tanya saya lagi tu. Tak ada keberanian. Saya nak buat keputusan ni. Dia jadi berani tidak. Takut gagal. Jadi ini poin pertama. Dan juga ini poin kita manusia, dunia di agama, bekerja sendiri lebih baik pada makan gaji. Oh, yang begitu Amalul rajuli bi yadihi. Seorang lelaki itu bekerja sendiri lebih baik daripada makan gaji. Disebut oleh Nabi Muhammad, orang yang pergi ke sallallahu alaihi wasallam, pergi hutan potong kayu jadi kayu api, Allah akan berkati setiap langkahnya sebab dia bekerja sendiri. Bila bekerja sendiri, Datuk, tawakal kita lebih tinggi. Kita bekerja sendiri bangun pagi seperti seekor burung yang keluar terbang, tidak tahu di mana rezekinya. Kalau makan gaji, tawakal kita tu ada tapi kurang. Sebab dia ujung bulan dia dapat gaji. Dia dapat gaji kan. Jadi konsep keimanan tu, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi SAW memberikan galakan kepada manusia yang berani, ada kekentalan minda, ada mental courage. Nak buat bisnes ni kena ada mental courage. Tidak ada mental courage, tidak boleh buat bisnes. Bila ada mental courage, ada pujian agama. Sebab kita berani mengambil risiko. Kita berani mengambil ketidaktentuan pasaran. Hari ini pun kita terkena sebab kita memang terkena dengan apa yang berlaku. Dalam PKP, yang terkena ada orang bisnes. Orang makan gaji, dia orang okey lagi. Tak ada moratorium pun tak apa. Nampak tak? Tapi orang yang makan gaji kena ada moratorium, kerajaan akan support mereka kerana ada risiko yang tinggi. Risiko tinggi itulah meningkatkan kekuatan kita. Dalam agama kita kena ada cubaan. Bila ada cubaan, kita akan... Jadi kita rangkumkan semua ini. Orang yang bekerja sendiri, orang yang berani, cekal minda, orang yang bertawakal tinggi, mudah-mudahan, orang yang mencipta peluang pekerjaan kepada masyarakat. Inilah perkara yang paling penting. Al-Qarafi, imam besar dalam mazhab Maliki, banyak menulis buku-buku yang hebat seperti ensiklopedia, mengatakan al-aslu fin nasi al-kasbu. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bekerja. Bekerja sama ada sendiri atau dengan orang lain, tapi ada sifat kita boleh bekerja. Jadi kita kena lahirkan potensi kita. Kalau semua kita bekerja sendiri, malah dari segi idealistiknya, kerajaan tak perlu jentera yang ramai. Yang penting adalah jentera-jentera yang di luar yang bekerja berdasarkan motivasi mereka sendiri. Itulah satu peringkat yang paling idealistik dan satu masyarakat yang menjadi usahawan di kalangan mereka. Itulah maka timbullah sumber-sumber ekonomi yang baru, idea yang baru. Daripada kelapa sawit, kita boleh ambil minyak, kita boleh ambil kulit, kita boleh ambil daun, kita boleh ambil batang pokok, kita boleh ambil sisa-sisa tu untuk dijadikan by-product. Sama ada upstream ataupun downstream. Inilah usahawan yang kita fikirkan. Kalau kita tengok industri palm oil saja, beribu upstream downstream kita buat. Apatah lagi bidang-bidang cuaca kita, tourism kita, air kita, hutan kita, kita punya khazanah hutan dapat dijadikan bisnes dalam bentuk yang, tapi perlukan keberanian dan perlukan satu kecerdikan minda juga lah. Okey, kita kongsi banyak tu. Doktor apa cerita tadi, Datuk kongsi pengalamannya, nasihat dan pandangan. Jadi harap-harap yang sedang menonton tu boleh catch up lah, dapatlah tangkap tu. Dan Datuk, apa produk-produk yang Datuk tawarkan dalam syarikat Datuk? Alhamdulillah saya ada 2 atau 3 syarikat. Satunya di Malaysia, dua lagi di Timur Tengah, di Dubai, syarikat yang saya tubuhkan pada tahun 2008. Tapi malangnya waktu saya pergi Dubai, Datuk, waktu tu permulaan global financial crisis, 2008, bulan 8. Bulan 2008 saya dapat sijil incorporation syarikat saya 10 Ogos. 18 Ogos Lehman Brothers tumbang di Amerika Syarikat. Jadi satu dunia beku dan kaku. Saya 2 tahun di Dubai, tidak ada langsung keuntungan, tidak langsung pendapatan. Rugi 2 tahun. Jadi saya memang terbakar habis wang saya. Macam mana nak survive tu? Alhamdulillah ada modal saya sendiri. Tapi saya alhamdulillah Allah berikan ilham dalam masa orang tidak ada bisnes, saya buat perkara-perkara yang boleh dilancarkan selepas krisis. Saya buat beberapa modul untuk SIMA di London. Alhamdulillah dalam masa datang saya tulis modul. Saya ada kerjasama dengan SIMA, iaitu Badan Perakaunan Dunia, dan mereka lancarkan satu dunia pada tahun 2009.
Sampai modul Datuk saya. Oh, sampai sekarang royalty itu masih ada. Daripada tahun 2008 krisis, saya convert advisory kepada penulisan modul untuk badan profesional dunia. Alhamdulillah dapat baiklah saya punya kerugian-kerugian. Allah bayar balik. Secara kena sabarlah. Kena cekal, kena sabar, kena berani, kena yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tapi saya berada di Dubai 2 tahun dan kerajaan Dubai kenal saya, tidak bungkus tikar dan tidak balik ke Malaysia. Mereka raikan saya. Sampai sekarang alhamdulillah klien saya di Dubai dan juga di Timur Tengah, mereka bersama saya sebab saya dah lama bersama mereka, setia bersama dengan ekosistem. Jadi produk yang saya tawarkan berbagai-bagai daripada sukuk, iaitu Islamic bond, pengusahaan risiko, instrumen perbankan, dan sekarang ini alhamdulillah sebab kami ni boleh berbahasa Arab juga boleh bahasa Inggeris, pelanggan kami daripada orang Arab, pelanggan kami juga daripada orang yang di luar daripada jangkaan kita, daripada Luxembourg, Switzerland, daripada Amerika, daripada Brazil, Argentina, sebab mereka juga nak patuh syariah. Sebab mereka ada permintaan. Walaupun mereka bukan di kalangan orang Islam. Sebab yang nak melabur ni yang banyak duit orang Islam. Dan mereka nak produk-produk yang kita panggil canggih sikit lah. Bukan produk yang biasa dekat bank macam saving account, current account, pembayaran perumahan. Mereka nak macam synthetic produk, produk derivatif, produk yang ada fixed income, produk yang ada link to the index. Jadi kita ini kerja kami lah di Amani Advisors. Kami buat produk-produk yang dianggap sebagai modern dan trendy. Dan kami ada konsultan dan kami alhamdulillah ada keberanian, Datuk. Keberanian untuk buat produk yang baru yang mungkin orang tak terima. Tapi kami buat white paper, kita keluarkan, orang baca kita punya produk dan juga alasan syariah. Alhamdulillah lama-lama orang menerima. Walaupun berasal di Malaysia, bendera kita bendera Malaysia, tapi dianggap sebagai syarikat global. Okey, kita bercerita tentang global ni menarik. Pengalaman Datuk berbisnes di luar negara selain pada Dubai, saya difahamkan Datuk juga terlibat dengan majlis teluk apa ke? Majlis IOF di Bahrain. Di Bahrain dan ada lain-lain. Kita nak share sikit dengan penonton. Saya atas dasar peribadi dilantik untuk menganggoti banyak badan-badan kewangan Islam, sama ada badan penyelia, badan meletakkan standard seperti IOF, iaitu mengumpulkan badan ini mengeluarkan syarah standard untuk perbankan Islam satu dunia. Ada 15 orang ulama dan saya termasuk di kalangan mereka. Selama 10 tahun top scholar of the world dalam badan tersebut. Selama 10 tahun saya berada dengan mereka. Kami keluarkan syarah standard muayyad syar'iyah untuk mengawasi produk-produk di dunia. Saya juga berada di Dow Jones Islam Index. Saya juga berada di S&P Standard & Poor Islam Index. Saya juga berada di bank-bank di Bahrain, di United Kingdom, di Saudi, di Dubai dan sebagainya. Ini adalah medan saya setiap hari atas dasar peribadi. Saya ada dua bisnes menjual khidmat saya peribadi atas nama saya, satu lagi produk yang dibuat oleh syarikat saya iaitu Amani Advisors di Dubai, di Kazakhstan, di Central Asia. Jadi itulah penglibatan saya yang banyak selama hampir 15 tahun di antarabangsa. Come turn it up, climb into the volcano, make it jump, free in the wild with a magic touch, set it on fire. We run so high, come along for the ride, bumping us don't stop, it's gonna be a good time. We run so high, come along for the ride, bumping us don't stop, it's gonna be a good time. Hello. Gonna be a Bawah lah. rock to the story. It's loud and it's roaring. Sound is distorted. It's moving.
Apa challenge tu sebenarnya? Bagi sikit tip bila kita berbisnes dengan negara Arab, negara Teluk ni. Apakah challenge, cabaran-cabaran yang biasa kita hadapi dan macam mana nak mengatasi? Dia cabaran ni berdasarkan adat satu tempat. Arab ada cara dia. Saya berurusan dengan orang Korea, dengan orang Jepun, dengan orang Australia kat bawah sana, dengan Eropah ada 2-3 grup, Jerman dengan Switzerland, dengan United Kingdom lain, Amerika lain. Jadi kita kena pertamanya menjadikan mereka tenang dengan kita. Yang pertamanya, we have to make them feeling comfortable with us. Feeling comfortable ada ilmu bisnes yang tak diajar dalam banyak kelas. Jadi how to make people comfortable, kita kena gunakan tip-tip yang kemanusiaan. Kita gunakan perasa perkataan yang mereka suka. Perasa perkataan di Kazakhstan macam mana, di India macam mana, di Jepun macam mana. Saya pilih perkataan-perkataan ini untuk saya lembutkan hati mereka. Dan saya baca novel yang banyak tentang, kena baca novel sebab kemanusiaan kan. Kita nak bukan nak jumpa orang baca qala Allah Ta'ala qala Rasulullah. Itu perangkat kemudian. Perangkat pertama nak baca novel Shakespeare, Charles Dickens, John Grisham. Kenapa novel? Kemanusiaan hidup, dia merupakan bagaimana kita nak memahami, nak mendalami. Psycho. Psycho manusia yang berada sekeliling kita. Lawyer macam mana, kalau dia seorang ahli korporat macam mana, dia kalau seorang shareholder, kalau seorang keluarga diraja, macam mana kita address dia. Novel memberikan kita tip yang cukup penting. Kepada rakan-rakan bisnes, baca novel. Dia memberikan ilham yang cukup banyak. Novel yang, kalau boleh novel bukan novel cinta lah. Novel tentang perniagaan, tentang penciptaan teknologi, tentang futurist. Ada novel bentuk fiction dan futurist. Dia buka banyak minda. Saya banyak mendapat ilham yang banyak daripada novel. Saya suka baca novel dan saya sedang menulis satu novel. Buku yang Datuk suka bentuk novel John Grisham. I see. Saya baca buku berat, tapi bila saya travel, saya baca buku-buku yang ringan sebab walaupun ringan tapi dalamnya mantap. Malamnya ada pengalaman sebenar. Macam mana kita melakukan produk derivatif, macam mana bank jatuh disebabkan penipuan. Itu ilmu novel yang kita tengok macam mana perbualan pegawai-pegawai mereka, macam nak menipu board of director, kes-kes yang Berry Bank dekat Singapura jatuh ke Hong Kong, kes-kes manipulasi mata wang, semua novel menceritakan. Kita boleh baca buku yang official, berat. Kalau novel dia seronok kan. Dan kita boleh memahami pemikiran manusia. Ilmu bisnes, ilmu memahami pemikiran manusia. Jadi tadi itu cabaran dengan berbisnes dengan mereka tadi itu. Pertamanya make it yourself comfortable. Yang kedua, kita kena tunjuk kita bukan second class. Kalau mereka minta proposal katakan hujung minggu, tengah minggu dah siap. Kalau mereka minta satu produk tu dalam bentuk yang 3 pages, kita buat 3 pages, letak infografik lagi, letak big data lagi, apa kesannya. Jadi we have to impress our client. Sebab kita Malaysia, sometimes mereka lihat kita ni second class. No, we have to be seen as good as their consultant. In fact, dalam banyak bidding, kita nak bid dapat kontrak, kita menang sebab kita cepat, kita lebih smart dan kita lebih murah sikit tapi reasonable. Jadi kita lawan di atas dasar ketangkasan kita dan juga atas dasar yang penting dalam ilmu konsultan ni Datuk adalah ilmu kita lah. Ilmu kita tu kena ahead of time. Dia orang fikir dalam masa ni kita dah fikir 5 tahun ke 10 tahun ke hadapan dan kita letakkan satu solusi yang beyond the expectation. Sebab itu konsultan macam saya, kerja kami membaca dan memikir bagaimana nak jadikan klien impress, comfortable dengan impress. Apa kaedah cara presentation terbaik kepada orang yang nak meyakinkan klien kita ni? Saya banyak menghadiri pembentangan. Saya juga lembaga pengarah dalam banyak syarikat di Malaysia. Bila datang konsultan, dia tick dalam 40 pages, bercolorful. Dia punya matlamat tu di hujung sekali. Dia cerita pengalaman dia cerita apa yang berlaku atas dunia. Kemudian proposal tu ke akhir. Saya tidak buat begitu. Bila saya buat pembentangan, orang semua sibuk, masa terhad, saya tidak banyak slide, 5 slide. Slide pertama, apa yang kamu dapat bila kamu ambil produk ini. Jadi straight to the point. Thank you, Chairman of the Board. We are here to present to you a product that can save your cost 30% or can bring a profit up to 30%. This product yang kita kata rare, goreng pisang panas, kita jual produk tu dalam first slide lagi.
dan bagaimana kita boleh lakukan dan laksanakan produk ini dalam masa yang paling terdekat untuk mereka. Jadi kena beranilah, kena straight to the point. Kalau kita mencerita kita punya profil, kita punya sejarah, orang dah baca kan. Tak perlulah kita buang masa buat. Jadi saya rasa dalam banyak perbincangan saya beritahu rakan-rakan saya consultant, when we present, you present your ideas from the very first slide. Jual produk, jual kepakaran kita dalam slide yang pertama. Yang kedua, kita sudah mengkaji siapakah mereka. Kita tahu ada 5-6 orang, kita kaji latar belakang mereka, pendidikan mereka, cara mereka berfikir, cara mereka buat interview dan brief dan sebagainya. Kita anticipate soalan mereka. Menjangkakan. Dia panggil anticipating mind. Ya. Okey. Jadi kita jawab dulu. Jawab dulu. Kita dia concern dia orang kata akan isu begini, kita jawab, by the way, isu ni ada dapat diselesaikan dengan begini. Jadi kita dapat anticipate. Saya buat satu perpetangan dengan World Gold Council. World Gold Council. Nak dapatkan mandat daripada lembaga yang menjaga perayaan emas satu dunia. Yang besar di London. Tough. Saya telah anticipate apa dia orang tanya. Jadi dalam masa setengah jam, sebelum dia orang tanya, saya dah jawab. Jadi itu satu kita kena banyak macam tangguh standard, masalah mereka, isu yang mereka hadapi dan kenapa mereka nak jadikan perayaan mereka patuh syariah. Saya telah anticipate awal lagi. Dan saya berikan data pasaran baru untuk mereka. Jadi memang dia orang sukalah dengan kita positif dengan rancangan mereka. Jadi itu yang kedua. Yang ketiganya saya rasa dalam pembentangan ini kita kena ikhlas dan sincere dengan our capabilities. Jangan oversell dengan overmarket. Ada ramai juga yang buat konsultan ni dia overmarket, oversell. Jadi kita kena be honest. Dia minta, kita tak boleh, kita tak boleh. Jadi people appreciate that. Dan kita tahu we can do it. No, tak boleh. Nanti kita terbakar dengan janji kita. Be sincere and be honest. Dalam soal ini tu, saya dulu masa saya belajar ambil master, saya buat dalam komunikasi korporat. Banyak ramai usahawan yang gagal kerana saya lihat mereka gagal berkomunikasi dengan baik. Gagal untuk kata orang dia message tu tak sampai kadang-kadang. Jadi apa Datuk punya nasihat ataupun bagaimana kaedah berkomunikasi dengan berkesan dengan klien? Kadang-kadang kita yang penting the end tu close deal. Bukan duduk sampai 40 minit bercerita orang tak dapat. Jadi kita nak point tu. Jadi Datuk punya pengalaman dan kongsi. Mungkin Datuk pun belajar dalam kursus MBA atau berbagai kursus yang lain, dia panggil elevator pitch kan. Elevator pitch maknanya dilatih waktu kita bersama CEO atau chairman of the board dalam lift nak naik ke atas dalam masa 2 minit, 1 minit, kita kena sampaikan apa yang kita nak sampaikan. Itulah yang akan ditengok oleh majlis review tender dan sebagainya. Jadi dilatih berkomunikasi 2 minit itu apa nak cakap dan bagaimana nak cakap. Itu satu latihan yang bertubi-tubi, tidak ada jalan ringkas. Pertamanya kena hadirlah kursus MBA dan sebagainya. Yang keduanya baca novel. Novel lagi ya. Sebab novel dia ajar kita bernegosiation. Sama ada legal ke business. Saya bukan cakap ni berdasarkan khayalan, saya baca novel banyak. Bila kita baca novel, kita tengok kelemahan dia berhujah itu, kita gunakan untuk atasi kelemahan kita. Jadi novel itu adalah satu naratif. Novel bukan teks, dia merupakan komunikasi. Kelebihan novel adalah communication. It's a book of communication. Antara ayah dengan anak, antara majikan dengan pekerja, antara stakeholder, semuanya bentuk dialog. Dialog tu yang penting. Seni berdialog tu. Datuk, saya catat semua dialog tu, Datuk. Yang menarik. Saya ada buku, saya simpan dialog antara anak dengan ayah, antara majikan dengan pekerja, antara board dengan komiti, sebab kita boleh gunakan. Yang Datuk terjumpa dalam novel-novel tu tulis. Jadi saya ni nak ambil peluang juga. Saya tak nak baca novel, saya nak ambil buku yang Datuk catat tu. You have to work hard and difficult hard way. Kita nak jalan pantas ni. Jadi kita nak ambil peluang terus, nak pinjam je buku tu, tak payah baca. Kalau saya bagi buku tu Datuk tak dapat merasai suasananya. Sebab novel tu ada suasana kat belakangnya. Dia punya skrip datang sebab keadaan tension. Sometimes dia datang lewat buat presentation, dia kena marah. Macam ni nak recover balik. Novel kata ada trick dia kan.
Dia puji bila masa baca novel ni Datuk? Dalam keadaan kesibukan masa terbatas. Datuk, kita manusia kita ada keletihan, kita ada masa up kan. Masa up kita boleh buat lah. Kita ada panglima dan pahlawan. Bila kita down, kita lemah, kita suka tidur kan. Tengok TV. Bila tengok TV, minda tak berjalan. TV adalah, minta maaf, untuk orang yang tak berjalan minda. Waktu letih itulah buka yang kita suka baca novel. Waktu downtime, kita baca yang menyeronokkan kita. Waktu kita segar, kita up, kita buka paperwork, tengok dokumentasi. Datuk buat bisnes, kena komunikasi sana sini. Bila Datuk letih, dah hujung malam, hujung petang, ada masa sikit, novel. Hari ini novel boleh baca dalam, dia panggil apa, yang e-book tu. E-book tu Datuk bawa lah. iPad lah. iPad atau e-book. Saya ada e-book dalam beratus ribu buku. Pilihlah buku apa pun nak baca. Tapi baca biar khatam. Satu lagi. Sehingga kita menjiwai buku tersebut. Cakap tentang buku pula hari ni kan. Sebab itu adalah sumber ilmu. Bila kita menjiwai, kita boleh menjiwai dialog, komunikasi, naratif, mindset, minda, psyche. Bila kita berurusan dengan orang ramai, dengan klien kita, maksud saya dengan klien dan juga mereka yang bidang berbeza, tiba-tiba ada peluang lalu. Orang yang bijak menghidu peluang. Orang yang tak cerdik ni memberi alasan lah. Jadi bagaimana Datuk melihat peluang? Kalau dia lalu macam mana, ada orang kata peluang tu dia datang daripada masalah, jadi dan macam mana nak grab? Ni kita bercakap tentang peluang ni. Peluang adalah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita peluang banyak sangat. Cuma kita tak nampak, kita tak dapat hidup, ataupun kita nampak kita hidup tapi tak berani untuk mendekati. Kalau kita berani untuk mendekati, tak berani untuk convert peluang into business proposal, satu peluang bisnes. Saya tidak ada pengalaman ilmu sarung getah, mask, ilmu sanitizer. Tak ada pengalaman langsung sebelum 4 bulan lepas. Sekarang ini, saya bercakap tentang ilmu sanitizer, ilmu glove, standardnya macam-macam European, standard Amerika. Sebab saya telah tengok peluang. Dan zaman sekarang trading dalam bidang ini, Datuk, marginnya bukan sikit-sikit. 30%, 40%, 70% trading dalam. Inilah zaman COVID-19 yang mana orang memerlukan kepada perkara-perkara ini. Kita bincang lagi tentang ujian saringan COVID-19 yang akan masuk di Malaysia dalam 2-3 bulan lagi, iaitu boleh guna ujian darah, di mana kita dalam mengambil peluang menjadi distributor dan sebagainya. Jadi kita kena melihat ke hadapan, what's next. Jadi peluang itu satu anugerah yang Allah berikan kepada semua manusia, tak kira agama, bangsa, kedudukan. Kita kena menghidu dan kita kena mencari, dan bagi saya kena bercakap lah. Kita kena pusing pada supplier, kepada user, dekat hospital, dekat sekolah anak-anak kita, universiti, apa keperluan mereka. Dan kita kena jadi orang yang sentiasa mencari ruang untuk kita kaitkan antara demand and supply. Saya selalu percaya pada demand supply. Demand and supply, kita percaya Al-Quranul Karim. Quran tu Alkitab yang ada demand dengan supply. Akidah pun demand and supply. Syariah pun demand and supply. Alam sekitar pun demand and supply. Jadi demand and supply itu satu perkara yang dalam bisnes itulah kehidupan kita. Demand and supply. Dubai contohnya, dia agak berbeza. Dia bukan demand and supply. Dia create the supply first, baru demand. Kita bisnes, bila demand baru kita buat supply kan. Takut nak buat bisnes ni. Ada permintaan baru kita buat. Dulu kita nak keluarkan sarung getah banyak-banyak, orang tak beli. Sekarang ni dah orang beli, kita keluarkan banyak. Dubai sebaliknya. Dia createkan the supply first. Bina hotel, bina lapangan terbang, bina Disney dia bina Legoland dia, tengah padang pasir ni. Dia create the supply. Dia lebih berani daripada kita. Jarang orang buat bisnes supply dulu baru demand. Tapi Dubai berjaya. Dia invest dulu, dia buat dulu. Dia create the supply dulu, baru demand datang. Jarang berlaku dalam MBA, dalam program, orang gunakan Dubai punya case sebagai supply precedes demand. Dalam bisnes lain kita demand precedes the supply. Minyak, orang minta baru kita keluarkan minyak banyak kan. Tidak nak warehousing, nak storage mahal. Tapi itulah bidang-bidang yang kita kena melihat, keberanian memahami demand and supply, dan kalau boleh keberanian mencipta supply sebelum demand. Ini di luar kotak pemikiran, dia out of the box. Share apa ni, Dubai ni nama apa? Share Zaid dia, Maktoum. Zaid Nahyan dekat Abu Dhabi.
Jadi mereka ni berfikir betul-betul pada ketika tu siapa sangka padang pasir, tempat yang tak ada apa-apa, gurun kalau kita pergi. Sekarang ni Mak Saleh pun datang mandi di tengah panas tepi pantai dekat Bush Al Arab ni. Saya tinggal di Dubai sejak 8 tahun sampai sekarang. Cuti macam sekolah penuh dengan orang Saudi di Dubai untuk membawa anak mereka bercuti. Sebab mereka ada salji di Dubai, ada kawasan di Dubai, shopping di Dubai, penuh shopping mall, nak duduk kursi tidak, nak makan tak boleh. Begitulah supply mengatasi demand di Dubai. Satu contoh yang cukup baik. Tapi sebab ada PKP, kita pun terkesan, tapi dari segi idea tu menarik. Setelah Datuk dalam dan luar negara berbisnes berkata mempunyai rangkaian perniagaan besar, Datuk lihat what is the future business opportunity yang ada? Kita kena review balik textbook business kita dengan apa yang berlaku sekarang ini di Malaysia, di dunia, dan juga isu-isu yang melibatkan PKP ataupun COVID-19 dan juga teknologi. Kita kena berani untuk membuat satu tawaran baru kepada masyarakat, kepada usahawan baru, kepada kita sendiri. New deal, new way of doing things. Mungkin banyak sinergi, banyak kerjasama dan tidak lagi tamak. Kita kena banyak berkongsi kek kita kena lebih berantarabangsa sebab tidak lagi tembok, sebab online nowadays. So konsep brick and mortar economy bagi saya dengan izin sudah tidak relevan lagi. Universiti tak perlu bangunan yang besar, hospital tak perlu bangunan yang besar, perlu ada moving punya theater dan juga satellite office. So we have to think differently sebab kos bangunan juga maintenance tinggi. Jadi tanah tu cukup berharga. Jadi konsep dipanggil sharing office. Menjadi satu isu yang semakin hari semakin baik hari ini. Jadi banyak benda dah berbeza. Education mungkin pada pandangan saya tidak lagi dengan izin tidak lagi perlu pada 4-5 tahun atau 6 tahun dengan matrikulasi. Perlu dicepat dan dirobaskan lagi. Sebab pekerjaan hari ini bukan pekerjaan ilmu textbook, pekerjaan ilmu yang agak fokus dan spesifik atau multitasking, bukan lagi melainkan ilmu perubatan. Kita faham ilmu-ilmu yang pengkhususan, tapi kebanyakan ilmu perlu ditulis balik segala textbook yang ada dalam konteks kita melakukan bisnes dan penciptaan pekerja di masa hadapan. Apa satu perkara yang Datuk rutin Datuk setiap hari yang Datuk buat? Setiap hari saya akan menulis. Tidak lepas menulis, dan saya cuba menulis sebanyak 1,000 ke 2,000 patah perkataan setiap hari. Komputer, tangan? Doesn't matter. Tangan ada masa. Sometimes di atas boarding pass saya, ada tisu ke terbang saya akan tulis. Balik ke rumah, saya akan salin balik. 1,000 patah perkataan ni berapa A4? Mungkin dalam 3 A4. Oh, itu habit Datuk ya? Habit, ya. Okey. Kita hampir sampai ke penghujung dan saya nak minta Datuk bagi tips ataupun nasihat kepada usahawan kat luar tu. Mungkin ada beberapa perkara, contohnya 5 poin-poin daripada kacamata Datuk untuk mereka yang baru nak bisnes atau yang telah berbisnes atau mereka yang nak diversify bisnesnya. Jadi kita dengar daripada Datuk Muhammad Daud, Dr. Muhammad Daud, seorang yang sukses dan telah mencipta kejayaan dirinya dalam dan luar negara dalam bidang yang tersendiri. Jadi pada kita yang sedang menonton, korang-korang lah yang sedang menonton dekat luar, dia ayat-ayat orang muda ni tu, dekat luar korang-korang yang sedang menonton di live sama kita ni, apa pesan Datuk? Bagi saya, Datuk dan rakan-rakan yang menyaksikan siaran ini dan juga kongres yang cukup baik dilaksanakan Datuk ini, saya rasa yang pertamanya mari kita untuk calibrate kita punya kemampuan. Kita tidak boleh menjadi orang yang tersendiri. Kita boleh calibrate, maksud kita gegarkan kita punya kemampuan dengan kemampuan orang lain. Kita kena dengan keluarga, dengan rakan, sahabat, dengan mentor, dengan mentee kita. Jadi calibration is the way forward. Kalau kita nak buat seorang-seorang tak mampu, macam proses ini ialah calibration yang Datuk Syahidian buat, ialah untuk kalibrasikan tokoh-tokoh bisnes dalam pangkat Malaysia. Yang keduanya, kita kena banyak mempunyai
kecairan minda. Bisnes adalah kecairan minda. Kita kena cairkan minda kita, jangan beku minda. Untuk cairkan minda, kena baca buku, kena bercakap, kena tengok video-video yang inspirasi. Banyak video sama ada Malaysia ataupun Hollywood yang bisnes, internshipnya, bisnesnya. Sebab banyak idea-idea yang boleh kita garapkan. Kurangkan filem-filem yang berbentuk tidak ada idea. Yang ketiganya, kita kena yakin bahawa rezeki itu adalah ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas bisnes untuk mengunlockkan, untuk kita membuka pintu rezeki. Ingat, 9/10 rezeki berada dalam kerja sendiri, iaitu bisnes. Bisnes itu kerja sendiri. Itu maksud hadis, iaitu kita menjadi pencipta pekerjaan. Jadi 9/10 itulah tempat kita berebut rezeki, bukan kita berebut rezeki di 1/10 daripada peluang pekerjaan yang lain. Jadi marilah mengambil kesempatan untuk cairkan minda kita, kalibrasikan kekuatan dan kelemahan kita. Yang ketiga, mencari rezeki dalam bentuk yang kerja usahawan dan juga mencipta peluang pekerjaan, dan mudah-mudahan pahala kita di akhirat kerana kita memberikan pekerjaan kepada orang ramai. Walaupun kita tak beribadah banyak, tapi peluang pekerjaan itulah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dengan saya ni buku-buku yang Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar tulis. Ini yang tadi tu Ya, betul. I have 24 hours, 25 hours a day. Ini bahasa Malaysia. Saya ada 25 jam sehari. 25 jam. 5 huruf yang bakal mengubah hidup anda. Pulun. Bahasa orang Kedah itu. Pulun, jangan tak pulun. Personality kejayaan, minda disiplin kemahiran. Minda syariah, ni yang buku pertama ni tak? Ini buku pertama, ya. Pertama, minda syariah. Cara fikir dan sebagainya. Anak desa, kepersadaan antarabangsa. Ensel kehidupan. Syariah is life. Syariah minds. Ini semua buku-buku ni Datuk dapat ilham dan idea daripada pembacaan, pergaulan dan saya rasa pengalaman saya 20 tahun yang lepas, saya tidak pernah menulis, tapi masa sudah sampai untuk membuat terjemahan pengalaman kepada penulisan. Jadi saya kumpulkan pengalaman saya berinteraksi dengan ramai orang Arab, orang Amerika, dan bisnes, dalam NGO, dalam pendidikan. Jadi dalam inilah merupakan khazanah pembacaan saya, mengajar di universiti. Jadi masa sudah sampai untuk menyerap balik ilmu dan gelombang hikmah Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk penulisan. Jadi itulah masa untuk menulis. Okey, jadi kepada yang sedang menonton, kita bertuah hari ini kerana kita dapat bersama dengan seorang tokoh, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar, seorang pakar syariah compliance ataupun Islamic finance pun dia, dan berpengalaman dalam dan luar negara. Jadi pada mereka yang menonton, lepas ini boleh terus untuk menyaksikan Datuk di live ataupun social media. Datuk boleh kongsi kita social media yang Datuk gunakan dan apa address dan sebagainya. Dalam FB saya gunakan Syariah Mind sebagai alamat akaun saya untuk Facebook, dan dalam Instagram Muhammad Daud Bakar. Jadi tuan-tuan dan rakan-rakan boleh ikuti IG dan juga FB dan juga Twitter Muhammad Daud Bakar juga. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat bersama saya dan kita merancangkan lagi perbincangan dalam social media. Okey, mudah-mudahan sepanjang sejam kita bersiaran ni akan memberi banyak manfaat. Banyak perkara baru yang kita kongsi daripada ilmu pengalaman yang Datuk Dr. Mak Daud lalui, dan banyak juga sebenarnya cetusan-cetusan minda baru yang barangkali boleh tuan-tuan ataupun penonton-penonton ambil. Jadi moga-moga bermanfaat dan memberi kebaikan kepada kita. Akhir kata daripada Datuk. Terima kasih di atas peluang ini bercakap dengan rakan-rakan usahawan semua. Marilah kita majukan negara kita dengan meramaikan bakat-bakat usahawan yang boleh mencipta ekonomi baru, mencipta peluang pekerjaan baru dan mencipta kejayaan baru kepada Malaysia, negara yang maju, negara yang berpandaitan tinggi di masa hadapan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa mencipta insya-Allah. Terima kasih Datuk. Terima kasih bersama kami. Liverpool boleh Datuk? Liverpool akan Johan sampai 5 tahun Datuk. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan ahli panel kita seterusnya selepas ini.